Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan Hijau akan membentangkan tentang kesan feminisme dalam masyarakat. Saya, Muhammad Izzat Khan bin Muhammad Uzair akan menerangkan tentang definisi dan sejarah feminisme. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, feminisme bermaksud komitmen intelektual dan gerakan politik yang mencari keadilan untuk kaum wanita dan menghentikan seksisme dalam apa jua bentuk. Dan feminisme juga merangkumi pelbagai perspektif seperti sosial, budaya, ekonomi dan fenomena politik. Dalam sejarah feminisme terdapat 3 gelombang. Pada feminisme gelombang yang pertama, ianya dimulakan di negara-negara barat dengan tulisan Mary Wollstonecraft yang menjadi tonggak gerakan feminisme moden, dan beliau juga menyeru agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah seperti mana anak lelaki. Feminisme gelombang kedua pula, banyaknya tercipta penulisan feminisme seperti Feministik oleh Friedan pada tahun 1963 dan seterusnya penubuhan National Organization for Women pada tahun 1966 dan banyak lagi. Dan gelombang ini bertujuan untuk menunjukkan rasa tidak puas hati dalam kalangan wanita atas isu-isu seperti kekerasan seksual dan sebagainya. Dan pada feminisme gelombang ketiga pula, feminisme ini merupakan kesinambungan daripada feminisme gelombang pertama dan kedua yang menekankan post-feminisme, iaitu sikap pro-perempuan dan bukan anti-lelaki, yang meraihkan keberhasilan feminisme gelombang pertama dalam meraih hak memilih. Okey, sekarang saya nak menjelaskan kesan kepada aspek pendidikan. Dalam sistem patriarch, wanita hanya di dalam rumah sebagai isteri, anak perempuan atau kakak sahaja. So, diskriminasi terhadap wanita dalam aspek pendidikan ialah perempuan hanya belajar sekadar menulis, membaca, bagaimanakah meminta, menjahit, dan juga terlibat dalam bidang sastra dan sains sosial sahaja. Fakta di atas sudah menunjukkan wanita mendesak supaya mendapat hak dan peluang sama dari segi pendidikan. Dalam buku Letter of Education pun menunjukkan bukan sahaja mengenai wanita diberikan peluang yang sama dengan lelaki. Lelaki juga kena berkongsi tugas rumah tangga. Kesan kepada aspek ekonomi. Wanita menuntut hak untuk bekerja di luar rumah dan juga supaya mendapatkan tanggungjawab yang sama dengan lelaki. Mereka juga menuntut hak menguasai dan mendapat hak sepenuhnya ke atas harta. Dan juga wanita juga mendapat penindasan dalam pembayaran upah lebih rendah berbanding dengan lelaki. Walaupun kerja yang sama, ini menyebabkan ramai wanita tidak bekerja. Maka diskriminasi jantina dalam penjawatan, kenaikan pangkat, gaji, layanan perlu dihapuskan. Revolusi perusahaan, wanita diberikan peluang untuk bergiatkan aktif dalam bidang pengeluaran. Dan juga mereka mengadaptasikan prinsip equal pay, equal work. Kesan kepada aspek politik. Selain daripada itu, gerakan feminisme juga menuntut supaya wanita diberikan hak untuk bersuara di khalayak ramai, pendidikan yang lebih baik, menyebabkan gerakan pembebasan wanita lebih radikal. Mereka diperluaskan ke hak politik kerana menyedari kepentingan untuk perjuangan yang lebih berkesan. Mereka juga mahu undang-undang sosial yang baru khusus untuk wanita. Wanita perlu diberikan hak mengundi dalam negara demokrasi. Mereka juga diberikan hak mempusakai harta. Okay, saya akan menjelaskan tentang kes kajian yang berkaitan dengan feminisme. Okay, contoh kes kajian ini dibuat oleh Muhammad Rahimi Hassan pada tahun 2020 di Malaysia untuk menjadikan kelerabuan dan karya dan atau penulisan yang bersandar feminis. Okay. Dalam kajian beliau telah menyatakan bahawa karya atau penulisan yang berkaitan dengan feminisme atau hak wanita mempunyai bilangan yang
terdedah. Maksudnya bilangan tak banyak. Okey. Ini berlaku kerana penulisan tersebut mempunyai konotasi buruk, tiada bukti empirikal yang kukuh atau pengabaian penggunaan teori. Okay. Beliau telah mencadangkan bahawa sejarah tentang feminisme perlu ditulis semula kerana berita baru dan betul perlu ditambah ke dalam sejarah tersebut. Okay. Bagi sejarah feminisme dalam Malaysia, teori-teori feminisme dari luar juga perlu diutamakan dan ditambah bilang karya berkaitan feminisme. Okay. Maksudnya dia perlu mengambil karya yang berkaitan dengan feminisme dari negara luar dan menambah kepada karya tersebut. Okey, dan karya tempatan yang sedia ada perlu dibetulkan beritanya atau dibetulkan ceritanya supaya ceritanya lebih betul dan bilangannya akan bertambah. Okey, itu sahaja daripada saya. Kumpulan kami telah menyediakan satu soal selidek yang bertujuan untuk mengkaji kefahaman masyarakat Malaysia dalam isu feminisme. Dalam soal selidek ini, kumpulan kami telah menyediakan sebanyak 10 persoalan untuk responden. Semua responden diberi pilihan 1 hingga 5, iaitu 1 mewakili sangat tidak setuju dan 5 mewakili sangat setuju. Semua responden bebas untuk memilih pilihan mereka berdasarkan pandangan masing-masing. Kalau melihat semua persoalan yang dikemukakan ini, kita dapat mendapati bahawa semua persoalan ini adalah berkaitan dengan tajuk feminisme. Soal selidek kumpulan kami telah berjaya mendapat 27 respons, iaitu daripada 14 lelaki dan 13 orang perempuan. Secara keseluruhan, kategori umur mereka adalah dari 13 hingga 40 tahun. Dengan menggunakan data-data ini, kami telah membuat satu carta pie yang bertajuk Tahap Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Feminisme. Carta pie ini boleh dianalisi kepada 4 bahagian. Seperti yang kita boleh lihat, carta pie ini menunjukkan dengan jelas bahawa hampir 60% daripada respondents adalah sangat yakin dengan pandangan masing-masing kerana mereka telah membuat pilihan 4 atau 5 iaitu setuju atau sangat setuju. Di sebaliknya, terdapat hampir 10% daripada respondents yang tidak setuju dengan persoalan yang kami kemukakan dan akhirnya hampir 30% respondents yang masih kurang faham dalam tajuk feminisme kerana kebanyakan pilihan mereka adalah tidak pasti. Nama saya ialah James. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan cabaran yang dihadapi oleh golongan feminisme dan penyelesaian ini. Kesimpulannya, ideologi feminisme ini membawa kesan yang baik dalam kalangan masyarakat di dunia kerana hak para dalam semua wanita dapat dipelihara dan penindasan terhadap golongan wanita dapat dibasmi. Namun begitu ideologi ini juga boleh membawa kepada kemudaratan kepada masyarakat apabila terdapat segelintir masyarakat yang mempergunakan nama feminisme demi kepentingan diri sendiri. Perkara ini membawa kepada kebencian masyarakat terhadap feminisme hanya kerana segelintir individu yang mengambil kesempatan terhadap ideologi ini. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh golongan feminisme yang terdiri daripada kaum wanita ialah pendarahan fizikal, memukul, menumbuk, menampak, menendang, melukakan adalah contoh jelas pendarahan seumpama ini. Begitu juga dengan menghalang keperluan manusia seperti makan, minum, tidur dan tempat perlindungan adalah merupakan salah satu bentuk pendarahan fizikal. Insiden keganasan terhadap wanita akan meninggalkan kesan buruk ke atas mangsa. Mangsa akan menanggung kesengsaraan akibat kecederaan fizikal dan masalah kesihatan di samping mengalami trauma akibat gangguan mental dan emosi seperti rasa takut, tekanan perasaan dan rasa rendah diri. Terdapat banyak penyelesaian yang kita boleh diperoleh daripada kesan tersebut. Salah satu penyelesaian ialah usaha bersepadu perlu diambil bagi meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya wanita terhadap
tanggungjawab dalam menangani isu keganasan terhadap wanita. Program kesedaran dan latihan berkaitan keganasan terhadap wanita hendaklah melibatkan setiap lapisan masyarakat termasuk kaum lelaki. Perkhidmatan sokongan sosial perlu ditingkatkan, terutama aspek pencegahan, perlindungan dan pemulihan. Inilah rujukan-rujukan yang kami digunakan untuk pembentangan ini. Itu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih.